Dan Nabi SAW menyatakan, wa khairuhuma man yabda'u bis-salam. Orang yang paling baik di antara berdua mereka ini adalah orang yang memulakan dengan salam. Beri salam, Assalamualaikum. Yalah. Assalamualaikum. Ataupun hulurkan tangan untuk berjabat salam, untuk menamatkan persekitaran sehingga kita tak tegur untuk tempoh yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi sunnatihi wa ihtada bi huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. أما بعد، alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sekali lagi diberikan kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan perintahnya dan menjunjung sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ketaatan kita ini akan mendapatkan qabul, penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih juga menyempatkan kita berada pada waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan pahala yang besar untuk kita mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Dalam putaran waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ada waktu-waktu yang dilebihkan keberkatan dan kemuliaannya berbanding dengan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulia dan melebihkan bumi yang kita pijak ini, ada tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dianya sebagai tempat yang seandainya kita beribadat di situ akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan.
dengan beberapa kelebihan berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Sebagai contoh, kita mengerjakan solat maghrib kita pada malam ini di masjid kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan lebihkan pada orang yang mengerjakan solat di Masjidil Haram dengan 100,000 kali ganda pahala berbanding dengan kita solat di masjid kita. Begitu juga orang yang mengerjakan solat di Masjidil Nabawi, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih 1,000 kali ganda. Orang yang solat di Masjidil Aqsa akan dapat lebih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 500 kali berbanding dengan kita solat di masjid-masjid yang lain. Begitu juga halnya kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala itu memuliakan manusia ini, walaupun manusia ini pada umumnya Allah telah memberikan kedudukan yang tinggi, walaqad karramna bani Adam. Namun di kalangan manusia itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka-mereka yang berada pada kedudukan yang mulia berbanding dengan yang lain. Sebab itu di kalangan manusia ini Allah muliakan para ulama. Kenapa? Kerana mereka adalah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para anbiya. Di kalangan para anbiya Allah memuliakan pula para rasul. Di antara para rasul itu sebahagian para ulama menyatakan ada yang diberikan kelebihan sebagai ulil azmi, dan di antara ulil azmi itu secara mutlaknya Rasul yang paling mulia adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jugalah dengan masa waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini. Ada waktu-waktu yang Allah muliakan berbanding dengan waktu yang lain. Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Allah menciptakan 12 bulan yang yang menjadi ketetapan ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Dan alhamdulillah daripada 4 bulan itu kita masih lagi berada pada bulan Zulhijjah. Dia adalah salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka disebabkan itu kita mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini untuk kita mengisi waktu-waktu yang mulia ini dengan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang akan menyesat, yang akan menyeru dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik semula ke dunia, untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, kami dah melihat, kami dah mendengar pada hari ini, dan apa yang kami lihat dan kami dengar itu hari ini kami yakin. Itulah yang membezakan kita semasa kita hidup di dunia ini dengan apa yang akan dilihat dan didengar oleh orang yang berada pada hari kiamat besok di padang mahsyar.
Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang termasuk di kalangan orang yang meyakini, dan itu akan mendorong kepada hal perbuatan kita yang sentiasa akan menjunjung segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga kita mengharapkan mudah-mudahan segala amal kita ini semuanya akan bermanfaat, semuanya akan memberatkan timbangan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa ada di kalangan manusia nanti di hari kiamat, mereka melakukan amalan ketaatan ini semasa hidup di dunia, tetapi oleh kerana beberapa hal yang bercanggah dengan ketetapan dan kaedah yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadat itu dilakukan dalam keadaan mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suasana yang lebih mendukacitakan. Kerana orang yang beramal semasa hidup di dunia, mereka akan tetap diperlihatkan oleh Allah akan ganjaran pahala. Kerana itu Allah menyatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sesungguhnya kami akan mendatangkan pahala yang amalan mereka yang mereka kerjakan semasa hidup di dunia dulu. Tetapi oleh kerana amalan itu dilakukan dalam keadaan riya, dilakukan dalam keadaan sombong, dilakukan dalam keadaan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Allah menjadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Maka disebabkan itu pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadikan ianya sebagai ingatan bersama dalam kita melakukan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak-banyak amalan itu sudah tentulah amalan yang paling menentukan untuk semua amalan lain itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan solat yang kita kerjakan. Awwalu ma yuhasabu 'abdan yawmal qiyamah as-salah. Amalan yang mula-mula akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sembahyang kita. Idza saluha saluha sa'iru 'amalih. Kalau amalan sembahyang kita ini selesai, maka akan selesailah dan mudahlah untuk amalan-amalan lain itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya sebaliknya, wal iyad billah, sembahyang yang kita lakukan semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka possibility untuk amalan lain itu diterima adalah amat tipis sekali. Maka ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Thalathatun la tarfa'u salatihim fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan manusia yang melakukan ibadat sembahyang, tetapi sembahyang mereka itu tidak diangkat daripada kepala mereka walaupun dengan ukuran sejengkal. Jadi dalam hadis ini kata ulama ada beberapa
tafsiran. Tafsiran yang pertama menyatakan bahawa setiap amalan kita ini di hari kiamat akan menaungi kita. Dia akan menjadi penaung kita. Semayang kita, sedekah kita, tahajud kita di tengah malam, zikir kita, semuanya ini akan menjadi penaung kepada orang yang melakukan. Semasa kita hidup di dunia ini, di mana pun kita duduk, kita mesti mencari tempat kita bernaung. Itu sama ada kita di rumah kita, kita di pejabat kita, di masjid kita, semua kita bernaung di bawah bumbung tempat kita berada itu. Hatta kalau kita berada di luar daripada bangunan-bangunan ini, kita juga berada di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza asy-syamsu kuwirat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat." Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu terbelah, tak ada lagi naungan untuk manusia nanti di hari kiamat. Apabila nanti di hari kiamat bintang-bintang akan berhamburan, berlaga di antara satu sama lain. Apabila lautan akan menghamburkan, dan apabila kubur akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada lagi naungan kepada manusia ini kecuali amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan nanti manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita akan berdiri di hadapan Allah? La tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka, sehingga mereka akan ditanya dengan 4 perkara, 4 persoalan. Dan manusia akan berdiri ini, kita tidak dapat nak membayangkan macam mana dahsyatnya keadaan manusia berdiri. Wal taffatis saqu bisaq. Ahli tafsir menyatakan apabila bertemu betis dengan betis, maknanya manusia akan berdiri dalam keadaan bersesak-sesak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu di antara betis dengan betis. Itu di antara takwil ahli tafsir tentang ayat ini. Kalau kita sekarang di dunia ni, kita duduk dalam masjid ni, kita bertemu lutut dengan lutut, ya tak? Dengan orang sebelah kita. Nanti dari padang mahsyar, bertemu betis dengan betis, kita berdiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pada kita bahawa di hari kiamat nanti tidak ada tetamu istimewa. Kita kalau orang panggil kita masuk dalam satu ruang, satu bilik tetamu, ya, disediakan kursi, ada beberapa kursi. Jadi beberapa tetamu yang masuk itu dipersilakan untuk duduk di atas kursi. Jadi kita ni tidak dipersilakan duduk. Yalah, kita dibiarkan berdiri. Apa maknanya tuan-tuan? Kita tu tak termasuk di antara tetamu terhormat dalam majlis itu. Jadi itulah gambaran manusia nanti di hari kiamat, semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu semua orang mengharapkan perlindungan daripada Allah. Ulama menyatakan bahawa amalan kita ini
itulah yang akan menaungi kita. Orang yang berkasih sayang semasa hidup di dunia. Rajulani tahabbani fillah, dalam hadis itu disebutkan, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Di dalam hadis kursi Allah menyatakan, ainal mutahabbina bi jalali, mana orang yang berkasih sayang kerana Allah. Udhilluhu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari ini kata Allah, aku akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang pertama tentang hadis yang kita bacakan tadi. Dan tafsiran yang kedua menyatakan bahawa setiap amalan kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan mengangkat setiap amalan kita ini sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka orang yang disebutkan di dalam hadis ini, dalam amalan solat mereka itu tidak akan diangkat, apatah lagi sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha, bahkan sejengkal saja di kepala mereka. Jadi hadis ini menyebutkan shibran, ukuran yang paling kecil. Kerana ukuran dalam bahasa Arab ni yang pertamanya disebutkan shibran, sejengkal. Ada yang disebut zira'an. Zira' artinya satu hasta. Kemudian ada ba'an, artinya sedepa. Jadi ukuran diangkatnya amalan seseorang ini hanya dengan sejengkal daripada kepala. Apa maknanya? Amalan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu akan ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah tiga golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertamanya adalah imamun amma qaumin wa hum lahu karihun. Satu daripada tiga golongan yang mengerjakan semayangnya, semayangnya itu tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sejengkal daripada kepalanya. Yang pertamanya ialah seorang imam yang mengetuai, yang mengimamkan jemaahnya dalam keadaan jemaahnya tidak suka kepada dia. Ya. Para ulama menyatakan imam ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertamanya ialah imam kabir, imam besar, bukan imam besar masjid negeri itu, bukan. Maknanya imam yang dimaksudkan dengan imam besar ini ialah pemimpin, khalifah. Ya. Tak kiralah daripada kecil-kecil jawatan sampailah ke sebesar-besar jawatan. Dan yang kedua adalah imam kecil, iaitulah imam dalam semayang kita. Maka orang yang mengimamkan semayang dalam keadaan jemaahnya tak suka pada dia, ya, maka semayangnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma atas sebab apa tak suka tu pun kena tengok jugalah. Ya. Jangan sebab kenapa tak suka tu imam, oh, dia kalau baca surah ni tak pernah ada yang pendek, surah panjang semua. Itu tak masuk kriteria. Jadi yang disuka apa dia? Suka inna a'tainahu huwallah lah. Itu baru steady imam tu. Ini tak masuk. Ya. Ataupun kerana imam ini sering memberikan nasihat. Menyampaikan tazkirah. Oh, tak habis-habis itu imam ni.
Ya. Macam kita ni tak reti sangat. Ini lain cerita tu. Jadi kata ulama, kriteria yang menyebabkan dibenci itu ada 3. Yang pertamanya lifisqihi, kerana fasiknya dia. Imam yang fasik. Apa makna fasik? Adalah seseorang yang berterusan dalam melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu benda tu maksiat tapi terus berterusan dengan maksiat yang dia buat. Yang kedua, lijahlihi, kerana kejahilan dia. Imam yang jahil, imam yang tidak mengetahui hukum hakam dalam sembahyang. Ada orang beritahu, Ustaz, kamu ni tahu dah tu imam ni banyak benda tak betul dalam sembahyang, tapi tak nak letak jawatan langsung. Wah, dah ngabuk. Tak nak lalu letak jawatan. Susahlah kita. Macam mana nak buat? Ya. Jadi yang pertamanya mesti kita mulakan mesyuarat. Kita ajak dia bermesyuarat. Ya. Nasihatkan dia. Ya. Kalau dah semayangnya memang diketahui tidak menepati dengan kehendak syarat-syarat seorang imam, ya, dalam sudut bacaannya, perbuatan dalam sembahyang dan sebagainya. Yalah. Itu kerana yang kedua. Dan yang ketiga, li bid'atihi, kerana amalan bid'ah yang dilakukan. Ya. Jadi amalan bid'ah ni pun kena tengok juga. Sekarang ni ramai orang suka main bid'ah. Kenapa tak suka ketua imam ni? Ketua imam ni asal malam Jumaat baca Yasin. Jumaat baca Yasin. Itu amalan bid'ah tu. Ketua imam ni mengajak orang berdoa berjamaah, berdoa ramai-ramai. Itu pun bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat. Itu je. Itu jelah dalil. Ya. Jadi bid'ah ni kena dikenal pasti. Bid'ah yang bersesuaian mengikut ta'rifan para ulama. Ya. Kalau seandainya amalan itu berasaskan kepada dalil, sama ada dalil itu dalil qawli, ya, dalil fi'li daripada Nabi SAW, ataupun dalil taqriri. Selama mana ada dalil yang umum, sebagai contoh membaca Yasin pada malam Jumaat, banyak dalil-dalil yang boleh didapati daripada hadis Nabi SAW, ya, yang Nabi memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun Nabi tak spesifik suruh kita baca Yasin malam Jumaat, tapi Nabi suruh kita baca Quran. Dan adakah Yasin itu tak termasuk dalam Quran? Ya. Dan selain daripada itu, Quran itu adalah juga sebagai zikir. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, ini termasuk dalam dalil yang bersifat umum, ya, yang tak boleh kita nak menyatakan bila ada dalil yang seperti ini, amalan, ya, yang kita lakukan itu sebagai bid'ah. Kemudian imam yang kedua adalah imam kabir, pemimpin dalam masyarakat. Ya, jadi pemimpin yang tidak disukai ini macam mana? Pemimpin yang khianat dengan kepimpinan dia. Ya, pemimpin yang fasik. Ya, pemimpin yang jahil. Tak tahu dia tentang kewajipan dia untuk memimpin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan an tu'addul amanati ila ahliha, untuk kita ini bersifat amanah dengan kepimpinan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl, apabila kamu menghukum di kalangan manusia, maka hendaklah kamu menghukum dengan penuh keadilan. Jadi pemimpin yang mesti mengetahui dia tidak termasuk orang yang fasik, tidak termasuk orang yang jahil, dan tidak termasuk pemimpin yang melakukan bid'ah. Ya. Jadi janganlah sampai kita ni dalam bab kepimpinan ini, jangan sampai kita melepaskan kepimpinan kita ini pada orang yang bukan ahlinya. Oleh kerana takut kepada hadis ini, maka dibiarkan kepimpinan ini akhirnya diambil oleh orang yang bukan Islam. Waliyadzubillah. Ini lagi teruk, tuan-tuan. Sebab itu kita kena sebut juga keutamaan seorang pemimpin yang adil. Dalam hadis yang kita nak kaitkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Di antara 7 golongan manusia dengan sebab amal mereka itu akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya disebut oleh Nabi SAW adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya, yang kedua, orang yang sembahyang mereka tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang perempuan yang tidur. Imra'ah, seorang perempuan. Batat, artinya tidur. Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Jadi ini macam mana? Seorang perempuan yang tidak melaksanakan kewajipannya terhadap suaminya, dalam keadaan suaminya marah kepadanya, sekalipun dia melakukan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, andai dia mati, maka amalannya tidak akan diterima, waliyadzubillah. Jadi apa yang akan berlaku dengan semayang dia? Jadilah dia melakukan pergerakan dalam semayangnya itu kosong, tanpa balasan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dia mengangkat takbir, mulakan dengan takbir, sampailah mengakhirinya dengan salam, hanya pergerakan-pergerakan dalam semayang sajalah yang dia lakukan tanpa penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang orientalis, tuan-tuan, bila mendengar hadis ini, mereka ada yang menuduh bahawa Islam ini berat sebelah, mengatakan bahawa Islam ini bersifat diskriminasi kepada orang perempuan. Kerana ada juga hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW ketika mana balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, mendapati ramai di kalangan ahli neraka itu di kalangan orang perempuan. Fitnah itu banyak bermula daripada orang perempuan. Maka sebab itu kita ketika mana menghuraikan hadis ini, kita kena sebut juga keutamaan orang perempuan. Jadi orang perempuan ini ada kelebihan dia. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling layak untuk aku
bersuhbah, berkawan, yang perlu dihormati. Jawab Nabi SAW, ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu kamu. 3 kali. Hadis yang begitu masyhur. Kemudian barulah ayah kamu. Ini kelebihan orang perempuan. Seorang sahabat lain, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Kerana aku tahu dengan jihad ini Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa persoalan di alam kubur. Dan Nabi SAW tanya kepada sahabat ini, adakah kamu mempunyai ibu kamu di rumah? Kata sahabat ni, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ilzim rijlaiha fathammal jannah. Kamu uruskan kakinya, maka kamu akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang perempuan. Ya, Nabi beritahu supaya sahabat ini memuliakan ibunya. Ilzim rijlaiha, uruskan kakinya. Maka daripada hadis ini lahirlah perkataan yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Baru diuruskan kakinya sahaja dah dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kita berikan pakaian yang cantik pada dia, kita uruskan kepala dia, kita mandikan dia, kita beri makan dia yang sedap-sedap, itu lagi besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan dengan perempuan yang suaminya marah pada dia pada waktu malam dalam keadaan membiarkan suaminya, ya, tidak menguruskan makan dan minumnya, tidak menguruskan pakaiannya, ya, tidak menjaga perasaannya, maka ini yang dimaksudkan daripada hadis bahawa solat perempuan yang seperti ini, sekalipun dia bangun malam, sepanjang malam dia qiyamul lail, semayangnya tidak memberikan sebarang manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, wa ikhwanun mutasarimain, dua saudara yang bertikai, yang berselisih faham, ya, yang tidak bertegur di antara satu sama lain. Jadi dua orang ini, adakah dia termasuk disebut sebagai ikhwan? Bukanlah bermaksud adik-beradik seibu sebapa dengan kita. Akhi artinya saudara kita, bukan maksudnya adik-beradik kita saja. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu sesama mereka adalah saudara. Siapa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipersaudarakan oleh kalimat tauhid. Maka dua orang yang tidak bertegur di antara satu sama lain. La yahillu lil muslim an yuhajiru akhahu fawqa thalath atau kama qala. Tidak harus bagi seorang muslim, dua orang muslim, tidak bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Baru ni saya ada ceramah di satu masjid, saya bacakan juga hadis ini. Lepas ceramah tu datang salah seorang jemaah dia, Ustaz, yang ketiga tu ada berlaku dalam masjid kami ni. Masya Allah, kita dah duduk di masjid yang sama, solat bersama, ya, tapi tidak bertegur di antara satu sama lain. Ya. Tidaklah mestinya kita ni tuan-tuan nak kena kira berapa hari tak tegur dengan kawan kita, sampai buat jadual pun tak payahlah sampai begitu, ya.
Dia kalau orang yang tak bertegur ini, ya, dia saja je. Walaupun dia setiap hari berjumpa di tempat yang sama, tapi yang ni paling ke kiri, hak ni paling ke kanan. Dan Nabi SAW menyatakan, wa khairuhuma man yabda'u bis-salam. Orang yang paling baik di antara berdua mereka ini adalah orang yang memulakan dengan salam. Beri salam, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ataupun hulurkan tangan untuk berjabat salam, untuk menamatkan, ya, persekitaran sehingga kita tak tegur untuk tempoh yang lama. Walaupun kita duduk di masjid, tuan-tuan, semayang qiyamul lail bersama, tapi tak tegur siapa siang. Dua-dua tu tak diterima semayangnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW yang cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, apa kata Nabi? Inna Allah la yattali'u fi lailati nisfu min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan setiap hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan dosa setiap daripada hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, kecuali dua. Yang pertamanya, illa li musyrikin. Yang pertama pada orang yang musyrik. Dan yang kedua kata Nabi, wal musyahin, dan dua orang yang tak bertegur sapa, memutuskan silaturahim. Ya, maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan bahagian keampunan dosanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah, terimakanlah semayang kami. Ya, tapi kalau seandainya kita masih melakukan salah satu daripada tiga hal yang dibacakan, yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, maka berdasarkan kepada hadis ini, ya, semayang kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang dapat menghindari daripada tiga hal yang disebut di dalam hadis ini. Andai kita orang yang tidak disukai, kita menjadi imam, insya-Allah masjid kita ni tak ada masalah. Ini cerita ni secara umum, tuan-tuan. Maka tidak perlulah kita berkeras dengan jawatan kita. Apa yang kita kejar untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita perlukan, kecuali dengan mendapatkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada masjid-masjid yang mengadu ke imamnya bermasalah, tuan-tuan. Ya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena nasihatkan juga. Ya. Nak nasihat takut marah orang pula nak ni tuan kali. Apa yang kita nak harapkan yang penting ialah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, dapat diimarahkan sesuai dengan, ya, fungsinya sebagai tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ini menyatakan sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, sifat yang pertama mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ramai orang yang boleh melakukan ini. Wa aqamas salah, ramai orang yang boleh mengerjakan sembahyang, datang ke masjid sembahyang saja tak ada masalah. Wa ataz zakah, dia boleh mengeluarkan zakat, tak ada masalah. Tapi yang keempat ni ramai orang yang tak mampu nak buat, tuan-tuan. Apa dia itu? Walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ha? Dan sifat ini perlu kita pegang sebagai prinsip untuk kita memastikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita jaga sebaik-baiknya dan semua orang dapat manfaat daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita mencari rahmat, dalam kita mencari keberkatan dan kita mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu perkongsian kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang menyampaikan dan tuan-tuan yang mendengar. Ya, baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala salah dan silap daripada kelemahan, kejahilan al-fakir sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaka fa amraka wa 'asak برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.